jaga dia ni lain sikit dari macam anak penyu normal. Sebab tak pernah jaga lagi anak penyu macam ni. So ini yang dia dua twin. Anak penyu satu ni lagi kecil daripada yang satu lagi. Dia pun share telur yolk sac yang sama. Papan luncur ni memang sukar untuk kipas mencapai benak itu. Semoga besok hari kami dapat memberi saingan yang sengitlah kepada pasukan-pasukan lain. Masa saya nak bersihkan pasir kering tu, pasal saya ambil, tu headed lah. Pasal semua orang datang, tu headed, betul ke? Betul ke? Persisiran pantainya landai dan deruan ombak yang menenangkan membuatkan ia sentiasa menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Malah Terengganu juga menjadi pilihan reptilia lautan, penyu, untuk mendarat dan bertelur. Sebulan lalu di Pantai Dungun ini gempar dengan penetasan anak penyu agar berkepala dua. Putri tengok ni. Anak penyu dah besar dah. Dah besar, dah Dia- comel. Yang masa Putri jumpa ni, Putri jumpa dia dekat atas dah ke dia masih lagi kat dalam sarang? Dia masih lagi sikit dekat dalam sarang tu sebab masa saya nak bersihkan pasir kering tu. Lepas tu saya nampak, ada kepala. Tapi masa tu nampak satu je kepala. Lepas tu saya kata ada live hatching. Lepas tu semua orang tak excited lagi. Lepas tu saya ambil, tu headed lah. Lepas tu semua orang datang, tu headed, betul ke? Betul ke? Ya, ingat memang kecoh kita time tu. Puteri Nuraida Syuhada Abdullah yang menemukan anak penyu berkepala dua ini adalah penuntut Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang sedang menjalani latihan amali di Lang Tengah Turtle Watch, sebuah badan bukan kerajaan NGO yang menjalankan aktiviti konservasi penyu. Minat yang mendalam terhadap haiwan mendorong anak gadis ini menceburi bidang zoologi. Kalau saya, dia macam tak berapa nak fokus kepada marine biology sebab saya bukan study macam marine punya conservation. Kita more to mainland. Jadi start saya belajar, saya internship dekat sini, saya mula untuk belajar dalam conservation in marine. Saya start belajar pasal penyu, saya start belajar. So dalam 1 bulan lebih saya dekat sini, saya banyak buat research tentang marine biology. Apa yang habitat dia, apa dia punya conservation macam mana, dia punya threat. First masuk kat sini, macam-macam benda berlaku. Macam salah satunya macam saya masuk, diorang dapat hatchling yang banyak. Hatchling release yang banyak, dalam 800 lebih tak silap saya. Lepas tu saya dapat jumpa twin, saya dapat jumpa two-headed turtle. NGO berkenaan mempunyai 3 lokasi konservasi. Pertama, Pulau Lang Tengah yang berada di antara Pulau Redang dan Pulau Perhentian di mana ia mula diasaskan. Kedua, Cakar Hutan, Kerteh dan ketiga di Tanjung Jara Resort. Nur Abidaza Abah pula telah diberi tanggungjawab memastikan semua kerja di pusat NGO ini berjalan lancar. Untuk setiap projek site berbeza. Macam dekat Pulau Lang Tengah dengan Cakar Hutan, tim sendiri akan pergi melakukan rondaan pantai malam-malam. Tetapi untuk kami yang di projek Tanjung Jara ni, sebab kami juga memfokuskan kepada aktiviti kesedaran bersama orang luar dan juga guest resort. So kami apabila
ada sebarang pendaratan, kami akan ranger, maksudnya orang yang melakukan patrol tu akan inform kami akan pergi kutip telur tu and then kami akan tanam ke dalam hatchery kami untuk keselamatan telur tu lah. Dan juga kami juga ada aktiviti education talk dengan guest daripada resort. Kami juga ada aktiviti pelepasan anak penyu dengan orang awam. Abidah yang juga graduan dari Universiti Malaysia Sabah UMS mula menyukai bidang hidupan laut ketika dia belajar subjek biologi berkaitan habitat laut di matrikulasi. Selain penemuan anak penyu agar berkepala dua, dia dan puteri juga menjumpai sebiji telur yang mempunyai anak penyu kembar. So mungkin ni genetik mak dia. So instead of yang ni dia share satu body ada dua kepala. So ini yang ada dua twin. Sebab dia daripada pantai yang sama kan, Kak? Pantai sama, ibu yang sama. So kalau tengok pun anak penyu satu ni lagi kecil daripada yang satu lagi. So kalau dia survive memang magic lah. Betul. Dia pun share telur yolk sac yang sama. Interesting. So yang ni pun saya ingat memang semua orang pun excited. Bagi makan, dua kepala tu makan tapi tak seperti macam penyu yang normal. Dua kepala tu selalu merebut. Kebiasaannya pada setiap tahun dari bulan Mac hingga September adalah musim penyu agar mendarat bertelur di persisiran pantai Terengganu seperti di Dungun. Dan telur kemudiannya akan dikutip oleh pihak seperti Lang Tengah Turtle Watch untuk proses pengeraman, penetasan dan pelepasan ke laut. Setakat daripada tahun 2016 untuk projek Tanjung Jara ni, lebih kurang hampir 95,000 telur yang telah dilepaskan. Telah diselamatkan maksud saya. Ya. And then untuk pelepasan anak penyu, kalau kira-kira balik lebih kurang dalam 60 lebih. Ya, 60 lebih. Lebih daripada 60,000 anak penyu yang telah dilepaskan lah. Sehingga tahun ni punya statistik lah. Walaupun pekerjaan Nur Abidah seapa dan rakan menuntut pengorbanan yang adakala memerlukan mereka bersengkang mata tatkala orang lain sedang nyenyak tidur. Namun segalanya berbaloi apabila berjaya menyelamatkan populasi penyu agar, spesies penyu yang sudah wujud di lautan sejak zaman Jurasik. Walaupun saya dah melepaskan boleh dikatakan beribu-ribu anak penyu ke laut, saya rasa setiap kali saya tengok anak penyu lepas ke laut tu, saya rasa macam momen tu sangat-sangat berharga, sebab kita tahu kita jumpa ibu penyu tu, kita tanam telur tu, and then bila dia menetas kita lepaskan. So and kita terbayang pula macam kalau kita tak selamatkan telur tu, orang makan. So you success to become a baby and then you going back to where you belong, which is the sea. Abidah banyak bekerjasama dengan Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Rantau Abang TCIC yang di bawah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu. Yang terbaru adalah berhubung penjagaan anak penyu agar berkepala dua. Kini spesies luar biasa itu dijaga oleh pekerja TCIC Ahmad Khairul Hakimi Mad Adam. Setakat ini tiada penyelidikan dijalankan dan hanya memastikan ia sihat serta aktif. Ya, untuk yang kajian genetisme tu sebab dia terlalu kecil lagi. Ada kawan saya kongsikan dengan saya macam ada research paper. Di Turki ada satu kejadian macam ni. Dia hanya mampu hidup selama 48 hari.
So untuk anak penyubuh kepala 2 ni, kita sebab ada kes yang bila lakukan nekropsi ataupun x-ray, ada kes dia berkongsi organ. And then yang untuk research paper yang saya baca yang daripada Turki ni, apabila dibuat x-ray autopsi, dia dapati anak penyu tu ada 2 set of organ. So dia ada 2 lung, dia ada 2 perut. So ya, tapi ini memang bergantung kepada individu lah. Untuk yang ni buat masa ni sebab dia masih hidup, so kita tak tahu lagi lah. Ya. Selain menjaga anak penyu agar berkepala 2, Hakimi juga diberi amanah memelihara seekor lagi anak penyu agar luar biasa, albino. Setiap minggu anak muda ini akan mengambil ukuran badan kedua-dua anak penyu bagi pemantauan tumbesarannya. Rutin harian Hakimi pula adalah menukar air dan memberi makanan isi ikan kepada hidupan laut itu. Menjaga dia ni lain sikit dari macam penyu biasa, macam anak penyu normal lain. Sebab tak pernah jaga lagi anak penyu macam ni. Jadi cara kita nak jaga dia pun lebih rumit. Kena lebih berhati-hati. Sebagi makan, dua-dua kepala tu makan tapi tak seperti macam penyu yang normal. Dua-dua kepala tu selalu merebut. Kalau tak ada apa, orang tu macam aktif dengan tak aktif, kepala dua-dua tu aktif dengan tak aktif. Berebut. Kini selepas sebulan menetap di TCIC, anak penyu berkepala 2 ini menampakkan perkembangan yang positif. Sekiranya ia berjaya membesar dan penyelidikan dapat dilakukan, ia akan menjadi satu sejarah baharu buat negara. Saya harap-harap sangat dia boleh survive lama. So sebelum ni memang untuk kes yang macam ni memang biasa dia tak hidup lama. Paling pun 2-3 bulan. Tapi kalau ada kata, tapi kalau tengok dia punya condition sekarang nampak sihat. And dia makan pun nampak okey. So harap dia boleh hidup lama. Sebab ada kata dia boleh bertahan sampai at least macam 8 bulan. Banyak macam kajian yang boleh lakukan kepada dia. And then orang ramai pun boleh datang tengok. Sebab this is very rare case. Comel. Memang dah meluncur daripada kecil sebenarnya. Masa tu kalau belum ada terlibat dalam peluncuran, kita memang ada sesuatu juga yang kita simpan dalam hati lah. Kalau dekat sungai, kita meluncur dekat dia punya tebing saja. Semoga besok hari kami dapat memberi saingan yang sengit lah kepada pasukan-pasukan lain. Kami akan memberi saingan yang hebat juga kepada mereka. Saya percaya dengan izin Tuhan kami dapat juga kejayaan. Kalau budak-budak memang sebelum kita nak bawa dia pergi meluncur benak ni, dia orang memang sebut benda tu. Bandar Sri Aman terletak kira-kira 200 km dari Bandaraya Kuching, Sarawak.
menyimpan fenomena alam yang cukup istimewa. Hanya di bumi Kenyalang, kewujudan ombak besar sungai yang tidak ramai tahu mengenainya. Benak atau tidal wave mampu mencecah ketinggian sehingga 6 meter. Membawa keterujaan masyarakat di Sarawak untuk meraihkan pesta benak di kala bulan mengambang penuh. Batang Lupar menggamit kehidupan masyarakat setempat, membangunkan tradisi muhibah seisinya. Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Susah senang bersama sungai. Wahub Hafsah, 55 tahun, mengakui dirinya begitu sebati dengan sungai ini, biarpun panorama yang dilihat kini berbeza di bawah arus masa. Memang dah meluncur daripada kecil sebenarnya. Masa tu kalau belum ada terlibat dalam peluncuran, kita memang ada sesuatu juga yang kita simpan dalam hati lah untuk kita menajui benda-benda yang lain. Atau kita sebagai nelayan untuk tangkap ikan. Kalau dekat sungai kita meluncur dekat dia punya tebing saja. Benak hanya muncul bila tiba musimnya. Tahun ini, kedatangannya pada awal September. Meskipun hujan, anak jati kampung Hulu Simanggang ini tidak melepaskan peluang untuk melakukan aktiviti meluncur benak. Dialah jago luncur, tidak kecewa meski kecundang, bahkan tetap bersemangat menanti hari esok kerana benak dijangka lebih besar berbanding sebelumnya. Jangkutnya. Jadi dah siap semua tu ah. Cat-cat pauk dah semua okey ah. Jadi semua lah pauk kita 6 buah, 7 buah. Semua dah. Berbaki kurang dari 12 jam menjelang hari untuk beradu perahu, persiapan mental juga harus dititik beratkan. Bagi pengurus pasukan, Kamis Hanis, 56 tahun, strategi yang dirangka bersama pembakar semangat dinyalakan sebelum memulakan langkah ke medan pertandingan. Saya berdoa semoga besok hari kami dapat memberi saingan yang sengitlah kepada pasukan-pasukan lain. Kami akan memberi saingan yang hebat juga kepada mereka. Saya percaya dengan izin Tuhan kami dapat juga kejayaan. Baik, selepas saja kayuhan terakhir dilakukan dalam persiapan terakhir mereka, ini selepas saja bot dinaikkan, apa yang mereka lakukan adalah dengan melihat keadaan bot ini sama ada kebocoran ataupun tidak. Dan apa yang lebih menarik lagi, di dalam bot ini adanya batang besi supaya bot ini kelihatan kuat dan kukuh sewaktu pertandingan nanti. Bagi kuatlah kan? Kuat ni. Macam gitar dia. Inilah simbol untuk menggugurkan lagi pasukan lawan ni.
Kejadian benak hanya wujud di 65 buah lokasi di seluruh dunia dan 4 daripadanya berlaku di Sarawak. Satu lokasinya ialah di Batang Lupar, Sri Aman. Pertembungan di antara air sungai dan air laut mampu membentuk ombak besar sehingga menarik perhatian mengenai keistimewaannya. Mengenang kehidupan yang jauh di pedalaman, mengambil masa 2 jam sekiranya menggunakan pengangkutan darat. Kampung ini menjadi tumpuan etnik Iban untuk mendirikan perumahan sementara seminggu sebelum bermulanya Pesta Benak. Bersama juadah ringkas untuk sajian seisi keluarga, kuih cang, makanan tradisi yang diperbuat daripada beras pulut berinti kacang, dibalut dengan daun pandan, cukup mengenyangkan. Bagi Angela N, anak awal, 35 tahun, Pesta Benak ibarat perayaan yang dinantikan kerana hanya diadakan setahun sekali. Rumah ni bapa mertua saya yang buat. Okay. Dekat kawasan area ni memang kami satu kampung sebenarnya. Area ni. Ada juga dari kampung-kampung lain. Tapi kebanyakan dekat area dari sini adalah kampung kami Berangan Ulu. Siapkan rumah ni dalam masa 1 minggu sahaja. Biasanya kalau tak ada benak macam ni, aktiviti kami dekat sini macam berikan juga, ada juga. Lepas tu aktiviti lain seperti memancing juga dekat Batang Lupar ni lah. Pelangi yang menghiasi panorama bagaikan ada perkabaran yang menggembirakan. Cip, tak okey kah? Gitu. Tidak bagi Wahyu. Dia sepatutnya keluar bersama peluncur lain, namun kesihatannya tidak mengizinkan. Demam yang dialami melemahkan kudrat akibat lincah meluncur sewaktu hujan pada hari sebelumnya. Mampukah dia berdiri semula bagi mengekalkan gelaran Raja Benak? Masa lepas air tenang kan? Lepas air tenang, tengok Cip pakai baju warna oranye. Masih ingat tak gitu? Sebelah ni pegang pedal, dalam sungai kaki macam ni berenang. Cip, Cip, tolong Cip. Macam tu, panggil Cip. Pernahlah berlaku benda tu di sebelah saya. Saya pun tak hiraukan dia. Masa tu dah habis benak tu, dia sebelah saya muncul. Tapi saya pun tak kisah juga. Kalau takut dilambung ombak, usah berumah di tepi pantai. Tidak mahu mempersiakan usaha yang dilakukan berbulan lamanya. Peserta sukan perlumbaan perahu regata tetap cekal mempersiapkan diri meskipun gusar dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Ruang masa yang menyaksikan pertumpahan darah antara suku kaum tempatan di Sarawak. Bagi meredakan perbalahan yang berlaku, Charles Brooke pada ketika itu mengarahkan semua etnik menyahut cabaran menyertai pertandingan lumba perahu bagi merebut gelaran Raja Sungai. Tanpa unsur keganasan, sukan ini menyatukan, keamanannya dirasai. Kini sukan regata menjadi medium penyatuan etnik berbilang bangsa di bumi kenyalang ini. Simpati dengan keadaan Wahub, Nik Narmala Liza Ibrahim, 46 tahun, bersama suaminya Syadratul Muntaha Muhammad Narudin, 31 tahun, datang melawat serta membantu apa yang perlu.
Jika diikutkan hati, Liza berkobar-kobar ingin meluncur menggantikan tempat Wahub. Namun dia masih trauma dengan insiden yang hampir meragut nyawanya ketika meluncur pada minggu sebelumnya. Mengikut hati nak meluncur kita. Rasa nak turun meluncur je. Berkobar-kobar nak turun ke air. Kaki tu dah katal dah nak turun ke air. Tapi, yalah puan pengusi, si nyuruh nak turun ke air dulu. Sebab terjadi 30 ya. Masa lepas air tenang kan. Lepas air tenang, tengok cip. Pakai baju warna oranye. Masih ingat lah gitu. Sebelah ni pegang pedal. Dalam sungai kaki macam ni berenang. Cip, Cip, tolong Cip. Macam tu, panggil Cip. Umpama tsunami kecil, kederasan ombak mampu menghakis tebing sungai. Namun bagi masyarakat di Sarawak, mereka menikmati keunikan fenomena ini. Tidak sunyi sungai di Sarawak tanpa sang penunggu yang dipanggil Boyak oleh masyarakat tempatan. Nyawa menjadi taruhan, jiwa pula direntap ketakutan. Tetapi rahsianya, usah berfikir maupun bercakap tentangnya. Papan luncur ni memang suka untuk kita mencapai benak itu. Tapi pernahlah berlaku benda tu di sebelah saya. Saya pun tak hiraukan dia. Masa tu dah habis benak tu, dia sebelah saya muncul. Tapi saya pun tak kisah juga. Menjelang hari kemuncak yang dinanti-nantikan, Wahub bersedia untuk menakluk benak. Segala persiapan dilakukan dengan rapi agar dia dapat melakukan yang terbaik. Lebih 9 tahun papan luncur ini berada di dalam simpanannya. Pastinya menggamit kenangan berharga bersama alat ini. Sehingga kini dia masih menggunakannya, biarpun kelihatan usang dengan kesan pengubah suaian. Baginya, inilah harta pusaka yang tidak ternilai harganya. Sebuah penantian berharga, 24 bulan menanti pesta keramaian ini tertangguh akibat pandemik COVID-19. Sambutannya cukup luar biasa. Jangkaan ekspektasi peminat adalah begitu tinggi. Sebab itu apabila sebaik saja kita umumkan tarikh rasmi Pesta Benak 9, 10 dan 11 September, kita umumkan dalam sekitar bulan Mei, bulan April macam itu. Dan sejak itu ke semua bilik hotel di Bandar Semanggang penuh. Kemuncak acara regata bakal berakhir dengan satu gelaran yang dinobatkan sebagai Raja Sungai. Sebelas kumpulan layak ke pusingan akhir, masing-masing mula mempersiapkan diri melangkah ke garisan perlumbaan. Perlumbaan yang pertama ataupun pembukaan jirai Regata Benak 2022.
Debaran dirasai setiap peserta. Posisi sedia di dalam perahu, tangan sedia mendayung. Hanya menanti bunyi siren sebelum dayungan dimulakan. Jeritan semangat dilaungkan, menghidupkan kemeriahan suasana. Debaran semakin dirasa. Peluncur-peluncur ini hadir bersama semangat ribuan pengunjung. Tidak sabar menantikan benak tiba sempena pertunjukan luncur benak batang lupar. Sementara menantikan benak yang akan muncul sebentar saja lagi, antara teknik-teknik para peluncur di sini adalah mereka perlu menyarap dan kayuh dengan tangan terlebih dahulu, barulah bila dah dapat keadaan yang stabil dengan air, ombak dan sebagainya, barulah dia akan duduk dan kemudian berdiri untuk meluncur. Sama-sama kita nantikan kejap lagi. Meski berdepan dengan pelbagai dugaan, aksi Wahub tidak pernah mengecewakan kerana meluncur benak ini ibarat darah dagingnya sebagai anak sungai. Sungai banyak mengajar erti kehidupan. Pasang surut air sungai seperti sebuah perjalanan yang harus ditempuhi. Menakluk benak, inilah momen dan tujuannya. Sukar digambarkan dengan kata-kata. Hanya mereka yang dapat mengharunginya sahaja mengerti akan kepuasan yang dicari. Lumrah dalam pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah, sehingga karam di tengah sungai. Mereka mungkin generasi awal dalam arena ini. Harapan Wahub akan ada legasi yang mampu mengekalkan keunikan di Sarawak. Bukan hanya peninggalan pusaka yang sekadar menjadi cerita di kemudian hari.